Kemudian, dalam okey. kalangan usahawan. You kaji kat mana? Orang asli mana? Saya kaji orang asli Ramli? ada daerah uh, Mana? KOA, Sungai Bumbun, ada orang. Lepas tu kampung orang asli Sungai Buloh seorang. Hmm. Hmm. Lepas tu kampung orang asli Bukit Bangkong. Okey. Maknanya, you ada berapa orang you tanya? 5 orang responden. Okay. Kenapa you tanya 5 orang? Soalan saja. Sebab saya punya tajuk saya ni adalah dia ni lebih kepada penerokaan yang mendalam kan. Jadi Yalah, mendalam betul lah tu. Betul lah tu, meneroka mendalam. So, you teroka mendalam, kenapa 5 orang tu? Sebab di antara 5 orang, kalau ikutkan sebab saya nak fokus mereka ni adalah orang yang perstampilan bertujuan kan. Maksudnya orang yang mahir dalam perniagaan online. Okay, so maknanya maknanya 5 orang tu yang mereka yang berjaya ke ataupun yang terlibat ke dalam kalangan orang asli? Yang terlibat lah, nyata kan? Bukan sekadar terlibat, dalam kampung tu dia jadi champion. Sebab tu you pilih dia. Contoh. Understand? Itu maksudnya sampel bertujuan. Sampel bertujuan ni dia ada ciri-ciri khas. Contoh you pilih Tun Dr. Mahathir, Lee Kuan Yew. Walaupun 2 orang tahu dah sebab dia bekas Perdana Menteri yang lama contohnya. Ciri tu. Contoh. Okay. Alright. So kalau you kata macam tu beberapa tempat, soalan saya simple je. Adakah dapatan yang you buat, you dapat, you kaji, you teroka tu, kampung tu mempunyai isu yang sama, dapatan yang sama, tak ada berbeza ke? Kampung Sungai Buloh contohnya isu utama berkaitan cabaran internet ni, cabaran digital ni, begini. Kampung ni begini. Ataupun semua 5 tu mempunyai isu yang sama. Itu satu soalan yang saya nak tanya. Kalau menariknya pada saya, mungkin you boleh tengok cabaran itu agak berbeza. Walaupun cabaran accessibility internet itu menjadi cabaran yang utama. Namun begitu, setiap kelompok wakil yang you jumpa ni mempunyai kelainan dari sudut kita kata persekitaran background dia, walaupun isu pokok dia kurang lebih sama. Itu you kena terangkan. Sebab tadi saya tak nampak penerangan tu pada saya lah. Barulah jadi kajian you ni, kajian yang menarik. Orang boleh tengok isu contohnya kemudahan fizikal. Namun begitu takkanlah sama. Ataupun sama je setiap 3, 4, 5 kampung tadi ni. Jadi kalau ada kelainan, nyatakan kat situ. Tambah sikit. Saya yakin benda tu dah ada dalam penulisan tu. Cuma sesuaikan supaya nampaklah nanti. Sebab dia dalam kajian kualitatif ni, you bukan nak kita panggil apa tau, generalisasi. Dalam kajian kualitatif, you tak buat generalization. You tak samakan semua orang sebab setiap kes tu berbeza-beza. That's why you pilih berdasarkan kes. 5 orang tu kita panggil kes lah. Dr. A, Dr. B, Dr. C, Dr. D, Dr. E. Isu utama samanya isu doktor ni. Tapi Dr. Batu Pahat dia mempunyai isu yang berbeza. Dari segi background berbeza kat situ barangkali you dapat tu. Tak tahulah kalau ada data macam tu, tambah penulisan tu sikit lah maksud saya. Jangan rombak macam saya kata tadi lah. Jangan rombak nak buat rumah baru. Kalau rumah baru ambil tahun baru nanti. Faham? Jadi sesuaikan. Jadikan penulisan kita tu nampak macam menarik hasil. That's why you buat penerokaan. That's why you pilih 5 orang. Bukan you pilih 300. Supaya 5 orang tadi ni, you bolehlah cerita background dia. Apa yang dapatan daripada dia, pengalaman dia berkaitan dengan digital yang dalam kalangan usahawan. Dan kalau you tanya saya, jawapan accessibility tu, you tak buat kajian pun saya dah boleh jangka. Faham tak? Dalam kalangan orang asli ni, tak buat kajian pun saya dah tahu dah accessibility antara isu. Saya nak lebih tahu kalau boleh, keluarkan. Mungkin ada dalam penulisan you tu, highlightkan sikit apa yang kita nampak yang sangat menarik, yang orang tak tahu. Yang under carpet. That's why you buat kualitatif. You pergi secara mendalam. Ceritalah sikit. Rupanya dia orang ni, contoh,
Dia orang dalam diam tak diam, dia orang pergi belajar rupanya. Saya tak tahu dapatan tu ada tak ada. Saya punya expectation orang asli dia buat tak kisah, tapi dapatan you menunjukkan rupanya dia orang pergi sendiri mencari-cari pergi, dan cadangan kita kepada kerajaan. Itu yang saya kata, so what? Kerajaan perlu mengambil inisiatif. Mengenal pasti kursus-kursus yang relevan. Kena pasti kelompok orang asli yang telah terlibat dengan usahawan. Bukan saja sekadar ada figure, data. Level. Ini cadangan you. Level mana dah orang asli ni terlibat dalam usahawan. Level 1, level 2. Kalau level 1, okey, kursus digital yang sesuai untuk level 1. Itu dalam cadangan kita. Yang dah pergi peringkat, kita kata Instagram pun dah ada dah, TikTok pun dah ada dah. So apa lagi kita nak lonjakkan dia? So mereka ni ada kategori-kategori yang tersendiri apabila kita buat kajian, baru kita nampak. Bukan sekadar kita kata kita cerita, masalah internet dia common. Kan? Keperluan dia barangkali. Mungkin maksud saya tu, cara you mengolah dalam penulisan. Benda dah ada, ngolah supaya nampak sikit kelainan, dan saya lebih tekankan so what. Saya selalu cakap so what. You dapat dapatan tadi, cadangkan satu persatu kepada Jakwa, cadangkan satu persatu kepada Kementerian Ekonomi, cadangkan satu persatu kepada Kementerian Luar Bandar. Sebab Jakwa ni dia bawah Kementerian Luar Bandar tu. Termasuklah you kaitkanlah dengan TVET. Macam mana kemahiran TVET digital kena beri kepada diorang dalam perkembangan sekarang. Masukkan benda-benda itu dalam cadangan kita berdasarkan finding yang kita dapat tadi tu. Sebab saya nampak dapatan you satu ialah cabaran dalam konteks cabaran digital. Apa dalam digital ni you kena pasti secara mendalam. Highlight kan. Dan mungkin you boleh tengok setiap mewakili 2-3 kampung tadi ada cabaran yang berbeza sikit. Bukan cabaran yang kita kata common je. Ada berkali berbeza sikit. Jadi menariklah. Kemudian yang saya nampak yang seterusnya ialah cabaran konteks luaran. Konteks luaran tu sendiri you kena perjelaskan apa maksud konteks luaran tadi. Konteks luaran tu kalau you tengok dalam dapatan you ni, masalah perniagaan dalam tadian, menyelesaikan masalah dalam perniagaan. Ada 2 benda je you fokus luaran tu. Jadi mungkin dari segi maksud saya itu dari segi penulisan lah. Bukan apa, dari segi penulisan dan juga cadangan. Cadangan implikasi. Maksud saya so what kan. Dan cuba tambah dalam bab 3 tu justifikasi kenapa 5 orang tadi tu berdasarkan dia mungkin cerita dari segi pelibatan dia dalam online internet, dan that's the reason why you pilih diorang ni, kerana diorang adalah the right. Dalam kualitatif ni bukan numbers, saya setuju. It's not the numbers, it's not the quantity, but the quality. The quality means that they are the rich people, rich with the information, kaya dengan maklumat. That's why you pilih 5 orang je, cukup, enough. Because they are very, maknanya informative. You tanya dia, they can answer, they can respond any question yang you nak tanya. So orang tak boleh argue you kenapa 5. Jangan pula kata kenapa sebab 5. Kenapa sebab dia 5. Tak mahu gitu. You mesti ada kenapa 5. Jawab, 5 ini sudah cukup. Nak represent data yang saya nak dalam kajian saya, kerana mereka ni adalah sangat strong respondent. Kerana mereka telah terlibat 10 tahun dalam perniagaan online. Siapa nak argue lagi? Pendapatan mereka dalam online sudah capai sebulan 5,000. So orang nak argue apa lagi? So orang tahu they are the person can respond. Apa soalan you tu? Itu je. Itu je. Yang lain-lain ni saya tengok ialah basically okay. Tak ada apa, tambah baik gitu je lah. Tambah baik gitu. Proses tu dah saya ingat dah lalui lah. Tak ada apa-apa yang kita kata besar lah. Tambah baik je. Impact tu, saya selalu cakap, jangan nanti kajian you sendiri patutnya lepas you dapat kajian ni, Safia, you dapat satu makna tentang cabaran digital dalam kalangan orang asli. You boleh cerita, tak payah tengok. You boleh cerita, sebenarnya kita tak tahu tau. Orang asli rupanya berminat sangat, bermotivasi sangat nak belajar. Dia punya satu attitude nak belajar tentang digital ni sangat tinggi. Mana tahu, kajian aku. Benda macam tu you boleh cerita. Bukan you pergi cerita, sebenarnya internet dia orang problem. Siapa-siapa pun, kalau luar bandar memang internet. Jarang orang asli duduk di dalam bandar, ada lah, tapi tak ramai. Kan? Dia adalah di luar bandar.
So luar bandar is a common issue tentang accessibility. Jadi kalau kita kaji dapatan kita ialah accessibility, orang tak terkejut. That's orang dah, kalau kita atas hipotesis tu kita dah jangka dah. Tapi kalau you kata kejut sebab dia orang ni pergi cari nak kursus, it's something yang kita kata yang kita boleh highlightkan dalam kalangan tu. Dia nak belajar. Sebab saya ada pengalaman dengan orang asli Kampung Peta. Dia orang sangat nak mengikuti kursus. Tetapi kursus tu tak disediakan secara sempurna kepada mereka. So dia orang very eager. Dan saya pernah conduct satu kursus 30 orang asli, peringkat umur pelbagai sampai Tok Batin dia Pak Buyen tu umur 60. Saya nak mula kelas pukul 2, 1.55 dah ada dalam kelas. 1.55 dah ready dalam kelas. So that show dia punya commitment A. Dan orang asli bila you trust kat kita, dia akan pegang trust tu. Tapi kalau sekali dia tak percaya kat kita, habis, gone. Ini cara orang asli tau. Jadi dapatan saya tu terkejut. Sebab kita ingat orang asli tak nak belajar. Kalau bawa dia dalam universiti mungkin dapat first class dia orang ni. Belajar komitmen. Sebab attitude dia bagus. Dia nak belajar. Dia nak dapat benda tu bukan senang tau. So dia akan appreciate. That's the finding yang kita nak ni. Mungkin dia akan ada masalah fizikal tetapi dari segi nilai. Sebab antara topik yang you dapat tu ialah motivation. So motivation tu yang kita patutnya you highlight kan. What is the motivation of the orang asli yang kita rasa luar daripada apa yang kita jangkakan. Kalau ada dapatan tu, itu jadi you highlightkan utama dulu. Barulah orang baca penulisan kita menarik. Okey, saya ingat itu saja, Safia. Tengok apa yang saya cadang tadi tu, mana yang boleh ubah, bincang dengan supervisor, mana boleh tambah, mana yang boleh perbaikilah dalam tempoh masa yang ada ni supaya kajian TCU sekurang-kurangnya dapatlah input daripada orang luar, saya dengan Dr. Hasham. Kalau tidak, you dapat daripada supervisor je kan. Mana itu tujuannya pun. Right, itu saja. Thank you. Terima kasih, Doktor. Tasha, anda ada apa nak tambah? Okey. Pada pendapat saya lah, kalau muka surat 6 tu, sebab saya sebelum ni saya tak tengok outnya. Mungkin awak mentang pada orang lain. Muka surat 6 dengan 7 ni, penyataan masalah awak ni terlalu panjang sangat ni sebenarnya. Sebenarnya kalau saya perenggan 1 dengan perenggan 4 je boleh guna dekat sini. Yang perenggan 3 dengan 4 ni masuk dalam research background, latar belakang masalah. Sama. Lepas tu murnikan balik perenggan 1 dengan perenggan 4 ni biar sesuaian dengan persoalan kajian. Sebab dari sinilah jelmanya persoalan kajian, betul dalam qualitative research. Daripada problem statement ataupun bahasa Melayunya penyataan masalah. Barulah keluar daripada persoalan kajian. Betul tak, Sofia? Okey. Lepas itu awak guna ni skop dan batasan kajian. Skop tu okeylah tajuk skop. Tapi awak tak nyata pun skop awak dalam kes awak ialah orang asli di negeri di Selangor sahaja. Awak faham tak maksud skop? Faham Skop batasan. Muka surat 11. 11. Muka surat 11 tu skop awak tak cakap pun awak buat kes tu di Selangor sahaja. Betul tak? Skop dan batasan kajian. Nampak tak? Nampak. Awak setuju ke tak ni? Setuju. Memang Tak, saya buat kat Selangor saja. Kan awak buat di Selangor saja dan saya pun ada tanya. Saya tanya SB awak tadi. Kenapa Safia tak tulis gini? Dia kata tu awak betulkan lah. Tolong betulkan dia kata. Lepas tu metodologi kajian bukan metodologi kajian ni, batasan kajian. Nombor 2 tu betul tak? Oh, batasan. Kenapa tiba-tiba keluar metodologi kajian dekat situ? Sampelnya, tempoh masanya, betul tak? Itu limitation In English they call it limitation. Limitation kajian. Skopnya awak faham tak beza dengan batasan kajian? Skop tu tempat. Skop tu kita ambil satu skop saja. Satu tempat sahaja. Contohnya macam kita makan aiskrim. Kita skop aiskrim kan? Skop tu je lah yang kita makan. That is maksud skop, analogi yang simple. Kan kita ambil aiskrim, satu skop, that is skop.
Kita ambil bahagian tu saja. Jadi yang kita ambil sekarang orang asli di negeri Selangor. Sahaja. Betul tak? Lepas tu limitation ni technical biasanya. Waktu, betul tak? Mungkin kekangan dari segi infrastruktur, kan? Itu limitation. Okey. Tema tadi, awak kaji tadi, kualitatif ni bergantung pada tema. Awak jelmakan daripada mana? Tema, okey. Macam mana? Tapi Saya dekan dah jelaskan, dekan awak jelmakan daripada mana? saya dapat daripada apa ni, soalan kajian. Soalan tembubuan. Yalah soalan tembubuan tu awak jelmakan daripada mana? Dia NBipo macam sama dengan Cairo Atikah tadi. Jema daripada mana? NBipo 11. NBipo 11. MBipo 11. Awak ada tak benda yang penting awak rasa dalam research awak ni? Oh, macam yang ada. Macam yang Apa dia dia? cakap tadi Apa dia? Ada yang saya tak letak lagi. Apa? Awak ada 2 model awak guna, betul tak? Model teori awak guna. Ada. Utah dengan Tam. Utah dan time. Tam. Dengan tam kan? Tam. TAM. Ada keluar tak akhirnya model ni? Teori ni. Ada kena dekat 45 kan? Oh tak. Sepatutnya saya kena letak dekat Ya. 45. Betul tak? Jelma tak benda ni balik? Memanglah peringkat master awak tak bela model, tapi jelma tak model ni balik dalam kajian awak? Dalam penulisan itu saya tak buat lah. Ha. Tapi SB saya tadi dia dah PM saya dah. Dia suruh jemakan balik. Dia suruh rangkumkan balik. Kaitkan dengan Awak tak kerangka teori. conclusionkan balik macam mana benda ni. Awak kaji-kaji, memanglah kalau kita kata mendalam dari segi kualitatif. Tapi awak ni menerawang sangat. Awak tak berjejak bumi lagi ni. Jemakan dengan teori. Awak asyik terbang je. Bila nak sampai ke bumi ni penulisan awak? Mana conclusion of the conclusion? Betul tak? Waiza pun cakap yang sama Baru tadi, hari ni, pagi tadi. tak apa, awak baik dengan dia lah. Saya tanya dia tadi kot. Okey, sebab saya dah pening awak punya, saya tanya dia. Okey. Lepas tu dalam definisi operasi. Tempat lain awak ada cerita pasal orang asli, tapi dalam definition tiada citation. Dalam muka surat 14. Apa pasal tak situ? Orang asli itu. Awak tulis. Sedangkan benda tu paling penting sekali. Awak tulis 4 baris sahaja. Apa yang awak terkejut dengan penulisan sendiri. Jadi nanti dalam bab 4 dengan bab 5 tu, bab 5 lah especially, awak kena jelmakan balik teori-teori tu. Sama tak dengan teori literature kan? Betul tak? Yang awak dokumen analisis kan sebelum teori tu. Dalam tam yang you tak jumpa balik tu. Tambahkan lagi lah ni. Tak pastilah awak bincang balik dengan SP awak. Bincang dengan SP. Awak masih terbang di awangan. Awak tak menjejak bumi yang nyata. Okey? Kalau saya rasa tu saja. Sebab awak punya ni taklah complicated sangat. Cuma macam saya nak tahu awak punya kualitatif. Macam mana awak buat triangulasi? Apa dia buat apa? Awak triangulation. In English they call it triangulation. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya buat triangulasi tu, saya membuat memory checking
Dia member checking dengan kawan. Lepas tu yang kedua, lepas saya kutip data tu, saya buat apa ni, saya sahkan balik dengan responden. Saya kata saya sentiasa berhubung lah dengan mereka. Kata yang diorang selepas saya transkrip tu, saya suruh diorang semak balik. Dan saya highlightkan mana yang Bukan translation tu. Itu Bukan. kita buat Kesusahan. Okey, regulasi. Okey, sorry. Regulasi ni iaitu responden yang berbeza, masa yang berbeza, okey. dan tempat pun yang berbeza. Okey. Okey, sorry. Macam mana buat validation of the script question? Istilah dia panggil apa? Macam mana? Sahkan Tak, awak sebelum awak jumpa sahkan soalan. macam mana awak bangunkan soalan dan awak buat awak ni lah jadikan dia dalam bentuk soalan yang boleh digunakan untuk kita bincang dengan responden lah. Okey, saya pilih soalan berdasarkan dengan apa tu? Dengan persoalan tu sendiri, dan saya aplikasikan apa ni yang saya belajar yang kualitatif tu. Dia ada pengenalan, lepas tu dia akan ada pertengahan dan ada penutup. Tak apa. Soalan-soalan tu pun saya sahkan melalui dengan penyedia juga. Okey. Apa nama kaedah pengesahan tu? Kaedah pengesahan dia. Soalan dia. Okey, sebab bagi saya lah kan. Dia ada satu Bagi istilah. saya Istilah apa tu? separuh struktur. Bukan. Struktur. Itu nama soalan. Separuh struktur. Tak. Macam kaedah kita nak sahkan. Buat kalau dalam kuantitatif kita panggil validation. Tapi dalam kualitatif kualitatif kita tak panggil validate. Kita panggil ada nama dia, istilah dia. Nanti Nama dia. awak cari nama tu. Okey, terima kasih. Nama. Okey. Kita buat. Okey, terima kasih. Tasham dan juga ada lagi Tasham? Tak ada, terima kasih. Sudah, okay, terima kasih. Safia, itu tadi komen-komen tu take note. Kemudian bincang dengan supervisor dan nanti ambil tindakan lah pembetulan. Jadi saya ingat itu saja tahniah lah kepada dua-dua kerana manage untuk siap untuk selesaikan PS ni. Cuma jangan leka lah sebab masa pendek. Dia kan tak bunyi suara tu. Sebenarnya you menimba satu pengalaman